Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar, bertemu kita sekali lagi dalam bicara ilmu pada pagi ini. Dan pada pagi ini sebenarnya saya nak memperkatakan sesuatu benda yang apa yang dikatakan kadang-kala terlepas pandang, kadang-kala kurang perhatian. Dan saya nak baca hari ini ialah satu daripada coretan seorang ibu. Ya, saya tak kenal dekat ibu ini, tapi melalui yang saya dapati, dan kalau beliau mendengar juga rakaman ini, maaf, saya ambil kata-kata beliau ini untuk pengajaran kita bersama. Ya, saya dapati mungkin dia seorang guru tapi bukan di PPD kita. Dan ini mewakili sebahagian pada luahan hati guru-guru yang bernama perempuan, terutamanya terhadap suami mereka. Jadi ditujukan hari ini ialah kepada orang lelaki seperti saya ini yang bernama suami. Kadang-kadang kita tak dengar ya rintihan hati seorang isteri ataupun orang perempuan ni, satu daripada sifatnya apabila dia meluahkan, kalau dia luahkan dengan tulisan itu, yang power tu luahannya tersebut. Jadi saya kagum dengan tulisan ini dan sama-sama kita dengar untuk memberikan pengajaran dan tidak nak memburukkan sesiapa. Kalau tuan dia dengar pun maaf. Ini sebagai contoh, saya tak sebutkan apa yang dikatakan dalam ungkapannya. Kau hadaplah seorang-seorang. Dia sebut nama dia. Katalah nama Fatimah lah ya. Kau hadaplah seorang-seorang wahai Fatimah. Dulu dikatakan PJJ, 5 tahun terkontang-kanting di perantauan, uruskan anak seorang-seorang. Sekarang, tanda soal. Tepuk dada tanyalah hati sendiri. Esok bersoal jawablah di akhirat nanti. Bagaimana seorang ketua keluarga menunaikan tanggungjawab. Dari dulu sampai sekarang tak pernah pun berubah. Hidup bagaikan orang bujang. Lena sepanjang malam tanpa gangguan. Segala tanggungjawab kau pikul dan galaslah seorang-seorang selagi termampu. Walaupun perit dan pahit. Kehidupan rumah tangga sepatutnya sangat indah apabila segalanya dikongsikan bersama. Tapi yang terjadi sebaliknya. Telefon teman terbaik di sisi, inilah realiti kehidupan hari ini. Ramai manusia telah dimanipulasi oleh teknologi sehingga lupa dan alpa tentang tanggungjawab. Betapa kesan buruk kepada emosi ahli keluarga, terutama anak-anak apabila ketua keluarga, mungkin ditujukan pada suaminya, menjadi hamba teknologi. Anak-anak kurang kasih sayang dan perhatian. Kurangnya komunikasi dua hala. Ingat, teknologi banyak membawa kebaikan jika digunakan dengan cara yang betul. Tapi teknologi juga punca kehancuran, punca keruntuhan jika kita tidak menjadikan kecanggihan teknologi sebagai raja dan kita menjadi hamba teknologi. Ibu bapa, adik-beradik belum tentu mengenal sepenuhnya sikap seseorang anak atau adik-beradik. Tetapi insan yang tidur sebantal. Insan yang tidur sebantal yang lebih mengetahui segalanya. Kenapa? Mengapa? Tidak hairanlah realiti kehidupan sebenar hari ini. Isteri memikul segala tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Di mana dan bagaimana amanah sebagai ketua keluarga? Adakah telah dilaksanakan dengan sebaiknya oleh seorang suami? Jangan lupa dan alpa sahabat saudara-saudari semua, kehidupan kekal adalah di sana. Jangan lupa setiap perkiraan akan dihitung bagaimana anda menjalankan amanah dan tanggungjawab. Hari ini aku diam 1000 bahasa. Jika diluahkan, tak pernah pun ada orang yang cuba memahami. Malah akan tercetusnya hawa-hawa kepanasan bagaikan lava gunung berapi. Betapa tingginya ego seseorang.
keras kepala, tidak mau menerima pandangan dan pendapat daripada seseorang. Yang difikirkan hanyalah dirinya saja yang betul. Sebarang teguran, pandangan dan luahan kita akan mencetuskan kemarahan bat letusan gunung berapi. Siapalah kita untuk memberi pendapat dan teguran? Siapalah kita untuk memberi pandangan? Setiap pandangan dibiarkan sepi bak angin lalu jika tidak akan mencetuskan konflik. Daripada berlakunya konflik, baik aku diam, membisu, walaupun aku penat, sebenarnya untuk memendam segala rasa. Segalanya dipendam bisu, namun sesekali aku tetap tewas dek kerana emosi yang keletihan. Tiada lagi air mata untuk ditangisi. Tiada lagi air mata untuk ditangisi. Tiada lagi air mata untuk ditangisi. Anak-anak sumber kekuatan dan anak-anak juga punca aku mampu bertahan sehingga hari ini. Dan seterusnya, beliau telah melampirkan ada 2 template di sini. Saya baca, bagus template ini. Template yang pertama, punca isteri bekerja, hilang hormat pada suami. Pertama, keperluan dapur isteri beli, keperluan anak isteri beli, keperluan suami isteri beli, kerja rumah isteri buat seorang. Pendek kata, semua isteri yang lakukan, dahlah isteri yang keluarkan duit. Apabila semua dah isteri yang buat, apa fungsi sebagai suami? Jangan ditanya kenapa wanita sekarang semakin hilang hormat kepada suami. Tetapi tanya pada diri sendiri, itu tanggungjawab siapa? Dan template yang kedua, besar tulisannya sedikit, derhaka seorang isteri berpunca dari suami. Isteri melawan cakap dan keras kepala, bukan kerana sikap dalam dirinya, tetapi berpunca dari sikap seorang suami yang suka abaikan isteri dan suka melukakan hati dan perasaan isteri. Itulah dia antara luahan yang saya ketemui dan saya anggap ini sebagai suatu muhasabah kepada insan bernama lelaki, insan bernama suami. Seringkali berlaku sesuatu di dalam keluarga yang mana rakan kongsi kita yang tidur sebantal, kadangkala mereka berdepan dengan suasana tertekan, dalam suasana unfinished business, dalam suasana yang tak tahu nak buat macam mana, ekoran daripada sikap pasangan yang kadangkala payah untuk ditegur, kadangkala terus membebankan pasangannya dan macam-macam lagi isu dalam keluarga. Mudah-mudahan janji yang kita ikat sewaktu bercinta akan membina mahligai bahagia, kemudian termeterai setelah tangan Pak Imam goncang dan dijawab oleh sang suami dengan perkataan aku terimalah nikahnya, merupakan penerimaan satu amanah daripada Allah yang menghalalkan apa yang haram sebelum itu. Justru marilah kita, terutama pada pagi ini, para suami, cikgu-cikgu yang lelaki, staf sokongan yang lelaki, kita berterima kasihlah kepada seorang insan yang bernama isteri. Kerana beliaulah kita bernama bapa. Kerana beliaulah banyak urusan kita sempurna di dalam rumah. Kerana beliaulah kita ada teman berbicara. Kerana beliaulah yang sentiasa memahami perasaan kita, dan kerana beliaulah juga akan menjadikan tiket kita untuk mendapat redha Allah dan juga mendapat tiket ke syurga jika kita kendalikan dengan sepenuhnya. Syabas kepada suami-suami yang bertanggungjawab, yang sentiasa meletakkan keutamaan keluarga, yang sentiasa mengambil berat perasaan pasangan insan yang bernama wanita, dan tahniah dan syabas kepada suami yang menjadikan rumahku syurgaku. Dan begitu juga tahniah dan syabas kepada isteri, walaupun terbeban dengan pelbagai perkara, walaupun dah tak boleh buat apa lagi, hanya air mata dan doa, tetapi tetap akan mempertahankan keluarga demi anak-anak yang tercinta. Ada yang menyatakan saya sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang ada pada saya ialah anak-anak. Mengharapkan suami menghiburkan saya jauh sama sekali. Mengharapkan suami untuk mendengar apa yang kita nak luahkan
payah sama sekali. Yang malangnya dalam dunia teknologi moden pada hari ini, ada isteri menyatakan bahawa saya bukan isterinya yang pertama, tetapi isteri yang pertama ialah telefon bimbitnya. Itu merupakan satu teguran yang sangat pedas. Mudah-mudahan ya kita sama-sama tangani isu ini sebaik yang mungkin. Rumah kita bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, rumahku, syurgaku, dan disitulah akan membuahkan generasi yang berjaya, generasi yang cemerlang. Dan sekali lagi, saya mohon maaf kepada penulis ungkapan tadi jika beliau mendengar tidak ada niat yang lain, kerana saya tertarik dengan luahan itu untuk menjadi muhasabah kepada kita sekalian. Selamat bertugas. Selamat menjadi pasangan yang bahagia. Selamat mengendalikan nahkoda rumah tangga. Rumahku, syurgaku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.